lepas teknologi rumah tangga. Okey. Okey, topik yang akan kita pelajari pertama kita akan masuk balik yang minggu lepas iaitu kenali mata jahitan. Kita nak ulang kaji sikit dengan kita melihat tutorial. Kita nak tengok tutorial mata jahitan tangan. Okey, kemudian kita nak kenali alatan jahitan, alatan apa yang nak digunakan dan kegunaan dia. Alatan dan kegunaan ataupun alatan dan fungsinya. Dan yang ketiga, jom hasilkan jahitan. Kita nak tengok proses kerja. Proses kerja untuk menghasilkan artikel jahitan. Okey. Kita tak buat lagi artikel jahitan. Kita cuma tengok proses kerja. Apa proses yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan artikel jahitan. Okey. Pergi kepada kenali mata jahitan. Okey, nak ulang kaji berkaitan dengan mata jahitan. Minggu lepas kita dah kenal ada 6 mata jahitan dan juga kegunaan ataupun fungsi mata jahitan tersebut. Kita dah kenal dengan jahitan kia, jahitan jelujur, ada jelujur halus, jelujur kasar, kita ada jahitan sembat, kita ada jahitan isang pari dan jahitan silang pangkah. Itu yang kita dah belajar. Hari ini kita nak tengok tutorial satu persatu. Okey. Jom kita tonton tutorial jahitan tangan. Okey. Tutup dulu, boleh mute dulu. Kita nak tengok. Okey, yang pertama jahitan kia. Kita tengok jahitan kia sama-sama. Okey. Okey, saksikan. Ini tutorial untuk jahitan kia. Bagaimana proses jahitan mata jahitan kia. Tengok dia masuk dan dia balik ke belakang. Nampak? Jahitan kia dia masuk, dia balik mata ke satu mata ke belakang. Dia pergi depan satu mata. Balik belakang satu mata, naik satu mata ke depan. Nampak? Boleh tengok. Jahitan kia ni adalah jahitan yang mirip kepada jahitan mesin. Okey. Tengok boleh bentuk dia. Ni belakang dia lah. Belakang dia nampak tak cantik lah sikit. Okey. Okey. Teruskan. Okey. Seterusnya jahitan jelujur. Jelujur ada dua, jelujur halus dan jelujur kasar. Proses jahitan dan juga mata jahitan dia hampir sama. Beza jelujur halus dan kasar adalah jarak mata jahitan tersebut. Kalau jelujur halus, mata jahitan rapat, kasar mata jahitan itu agak jarak sikit. Kita tengok proses jahitan jelujur. Boleh mute dulu. Nanti adik mute dulu. Kita mute. Kamu dengar aja dulu. Nanti cikgu kita masa interaksi, kita interaksi. Okey, tengok. Okey, dia buat kelepek. Itu kelipatan tu kita panggil kelepek. Dia nampak. Dia naik, dia pergi depan. Turun. Naik depan balik. Okey, dia masuk balik. Ni dulu kasar lah kalau macam ni. Kasar sikit, dia jauh. Ya, mudah kan. Jelujur ni paling mudah. Sebab tu dah jahitan jelujur kasar ni guna untuk jahitan sementara. Sebab cepat buat, lepas tu kita nak tetas balik pun mudah. Okey. Okey. Okey, seterusnya jahitan sembat. Okey, sembat yang cikgu ambil kat sini sembat susuk.
Semak susup ni dia sembunyikan benang tersebut, dia tak nampak. Nanti kamu tengok macam mana. Okay. Berhenti dulu chatting. Hai Afiq ke apa, tak payah lagi. Nanti kita chatting nanti. Habis ni cikgu cuba habiskan cepat sikit. Nanti kita interaksi sama-sama. Cikgu pun nak sembang dengan kamu juga. Nanti kita sembang. Stop chatting dulu. Ustaz Ibrahim marah lah tu. Stop chatting. Cikgu tak nak marah dah. Dah tahun 5 dah, besar dah. Tahun 4 boleh lah, masih lagi kanak-kanak ni, dah besar dah ni. Okay, tengok sembat susup. Ni video tutorial sembat susup. Dia masuk ke dalam lipatan kelin tersebut. Okay. Kamu tengok nanti dia tunjuk di bahagian belakang. Nampak? Dia tak nampak. Dia cantik sebenarnya. Dia tak kelihatan mata jahitan tersebut. Dia sembunyikan. Itu susuk. Kalau sembat biasa, sama proses dia, cuma dia tak sembunyikan. Jadi nampaklah mata jahitan tu. Ni tak nampak. Nampak cantik je. Okay. Alright, bila selesai, tengok yang mana hasil dia. Dia akan pusing, tunjuk nanti kat kita. Dia sembunyikan dari belakang. Nampak hasil dia, tak nampak belakang kan. Okay. Okey, seterusnya jahitan insang pari. Insang pari. Okay, itu hasil dia. Tengok bagaimana dia mula nanti. Okay. Masuk. Dia pergi sebelah. Dan dia masukkan benang tu, nampak. Pergi sebelah, dia tarik benang tu masuk ke jarum tersebut. Okay. Proses tu berulang. Okay, masuk dan tarik benang, masukkan kat jarum tu. Okay, kemudian tarik. Okay, nampak? Tu hasil insang pari. Insang pari. Okay, seterusnya silang pangkah. Okay, ini yang terakhir. Silang pangkah. Mata jahitan yang kita dah belajar minggu lepas. Ni kita ada tutorial. Okay, jahitan silang pangkah. Okay. Tengok proses dia.
Okey, di belakang tak nampak. Tapi silang pangkah ni kita boleh guna untuk hiasan artikel jahitan. Nak buat hiasan, nak buat corak dan sebagainya boleh guna silang pangkah. Okey. Okey. Untuk minggu ni cikgu cuma tunjuk tutorial. Minggu depan mungkin kita nak buat amali. Bila cikgu nak buat amali, cikgu akan maklumkan di dalam grup Telegram atau dalam grup WhatsApp apa bahan atau alatan yang kamu nak sediakan. Okey? Tu cikgu zigzag, boleh juga panggil zigzag. Okey, silang pangkah dalam bahasa buku dia. Okey. Okey. Tengok kenali alatan jahitan. Okey, nanti bila tutorial nanti baru cikgu minta kamu sedia tutorial pula. Bila nak buat amali nanti kita buat, mungkin kita akan buat sama-sama. Lepas tu baru cikgu nak kamu sediakan benang dan kain apa nanti. Nanti cikgu akan maklumkan awal lah sebelum sesi kelas. Mungkin ujung minggu cikgu bagi tahu, boleh kamu cari kain ke apa kan. Okey, untuk terusnya kita akan kenali alatan jahitan. Okey, kita nak tengok alatan dan kegunaan dia. Apa kegunaan bagi setiap alatan. Okey, jenis alatan tangan. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Berikut ialah beberapa alatan tangan beserta fungsinya. Okey, pembaris, mengukur dan menanda pola. Yang kedua, pita ukur, mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Nanti cikgu akan tunjuk gambar nanti apa beza pita ukur tukang jahit dengan pita ukur pertukangan yang biasa digunakan oleh tukang rumah dan sebagainya. Okey, roda surih, memindahkan tanda pola ke fabrik. Okey. Seterusnya, kapur tukang jahit, membuat tanda pada fabrik. Kertas karbon tukang jahit, memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Kita tengok bagaimana peranan roda surih ni, apa yang boleh menyebabkan roda surih ni boleh memberi kesan kepada fabrik tersebut. Tengok, kita tengoklah macam mana bentuk roda surih tersebut. Okey, siap. Jarum peniti, menyemat pola pada fabrik, menetapkan dua atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Okey, dua fabrik nak letak tu. Okey, tu kita panggil klem. Dua gabungan dua tu kita panggil klem. Gabung dua. Kalau kita lipat tu kita panggil kelepek. Okey. Tadi kita tengok penjahit tu tadi, tu kelepek. Gunting fabrik. Ada gunting fabrik, menggunting fabrik, dan dalam apa-apa jahitan pun ada juga gunting kertas. Memotong kertas bagi membentuk pola. Kenapa perlu ada dua gunting? Tak boleh kan gunting fabrik nak gunting kertas? Kalau gunting, potong je kertas. Elok je kertas terpotong. Boleh tak? Jawapannya tidak boleh. Sebab nanti gunting fabrik akan tumpul. Sebab kertas ni dia agak kasar sebenarnya berbanding dengan kain atau fabrik. Jadi kita kena asingkan penggunaan gunting fabrik. Kalau nak gunting kertas, kertas ni biasa untuk menghasilkan pola lah. Pola ni macam acuan pada bentuk sebenar kain yang kita nak potong tu. Okey? Maka kita guna gunting kertas asing. Okay. Jarum jahit tangan. Ni jarum tadi yang tengok tadi gambar yang kamu tengok dan tutorial tadi. Jarum yang diguna tu jarum jahit tangan untuk menjahit fabrik. Okey, seterusnya mesin jahit mini. Okey, untuk menjahit fabrik juga sama lah mesin jahit kan. Menggunakan elektrik untuk berfungsi. Dia ada elektrik. Kenapa dia sebut mini?
Sebab mini ni sesuai penggunaan dia di sekolah sebenarnya. Kalau mesin jahit biasa, dia untuk profesional lah. Untuk orang-orang yang betul-betul menjalankan kerja jahit. Tapi mini ni untuk sesuai untuk sesi pembelajaran yang kecil. Minta mute lah. Minta yang lain mute. Mute. Waktu cikgu bagi PDP mute. Nanti kita buka. Habis cikgu present, kamu buka. Nanti dengar bunyi. Okey. Mesin jahit tangan. Ni mesin jahit tangan. Menjahit fabrik. Tapi dia guna manual. Dia manual. Sama macam mesin jahit biasa pun ada juga yang manual pakai kaki. Tapi yang tu tak gunalah kita untuk sekolah. Mungkin kita guna mesin jahit tangan. Dia kecil saja. Dan yang terakhir peretas jahitan. Okey, meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Sebab bila kita buat lubang butang tu, dia akan ada jahit. Jadi kita nak pernah lubangkan dia. Jadi kena guna peretas jahitan. Okey. Tengok contoh harta jahitan yang saya sebut tadi. Bagaimana bentuk dia. Ni contoh gambar dia. Okey, ni pembaris. Pembaris dia bukan saja pembaris lurus macam yang kamu guna. Ada 12 alatan. Ya betul, 12 alatan yang akan kita belajar. Okay, pembaris ada berbagai jenis pembaris. Nampak? Okey, pita ukur ni cikgu cakap tadi. Pita ukur tukang jahit dia tak sama dengan pita ukur pertukangan. Sebab kalau kamu cari dalam carian Google, mungkin kamu akan jumpa pita ukur pertukangan. Yang biasa. Yang kamu suka main tu. Kalau ayah tinggal tu, pita ukur tu sonok. Tarik, boleh tekan, lepas. Masuk. Sonok main kan. Tu pita ukur lain. Tukang jahit, pita ukur dia, semua lembut, boleh pusing, fleksibel, semua lembut. Okay. Ni roda surih. Ni cikgu cakap tadi. Bagaimana peranan dia untuk beri kesan pada kain. Bila kita tekap kan, kita surihkan dia pada kain, dia kesan. Sebab roda dia tu ada macam gerigi tu. Okey. Okey, ini kapur tukang jahit. Dia berbeza dengan kapur papan hitam. Yang biasa kamu pernah lihat. Dan beza jugalah dengan kapur makan. Orang makan sirih kan. Dia kan biasa tengok tak tok-tok kamu, nenek kamu di kampung makan sirih, makan pinang, ada kapur dia juga. Dan beza juga dengan kapur kasut. Sebelum kamu pakai kasut hitam tu, kamu ada kapur kasut kan. Ini khas kapur tukang jahit. Kalau kamu nak cari, kamu kena sebut kapur tukang jahit. Orang tahu. Sebut kapur je orang tak tahu. Banyak jenis kapur ada. Okey, ni kertas kabel tukang jahit. Ada kesan pada fabrik. Kau tak dengar ke? Tutup dulu mute. Minta mute dulu. Jangan bercakap. Okey, ni jarum peniti. Okey, ni gunting fabrik yang kita cakap tadi. Nampak? Gunting fabrik ni agak mahal. Sebab itulah jangan guna gunting fabrik ibu kamu. Pergi gunting kertas. Nanti tumpul. Nak cari gunting fabrik, susah nak cari kedai jahitan nak beli. Harga dia pun lebih mahal daripada gunting kertas yang biasa kamu gunakan. Ini gunting kertas biasa. Okey, kemudian ni jarum jahit tangan. Dia ada pelbagai saiz. Ikut kesesuaian kamu guna. Okey. Kalau nak jahit seluar jean yang tebal, mungkin kamu kena guna jarum jahit tangan tu yang lebih besar. Ini mesin jahit mini yang saya cakap tadi. Dia comel. Kalau yang di rumah mak-mak kamu tu mesin jahit biasa. Tak tahulah kalau mak kamu ada mesin jahit mini juga. Okey. Okey. Peretas jahitan yang saya cakap tadi. Okey. Mungkin kalau yang tak pernah tak ada kat rumah, kita tak pernah tengok peretas jahitan ni.
Okay, nampak yang macam ada cabang kat ujung tu. Okay, mesin jahit tangan. Dia macam stapler. Tapi dia ada benang. Kita akan tekan macam stapler tu. Jalan-jalan sikit-sikit. Kamu tekan, cikgu pun tak ada. Tak ada contoh. Gambar je ada pun. Okay. Contoh alatan jahitan. Okay, ni kita nak masuk. Jom hasilkan artikel jahitan. Okay, bukan kita nak buat lagi hari ni. Cuma cikgu nak tunjuk proses kerja. Nak hasilkan artikel jahitan, apa proses kerja yang perlu kamu lalui. Tak boleh tiba-tiba ambil kain jahit. Itu kalau nak jahit seluar koyak boleh lah. Kan? Itu pun kena tengok juga. Perlu juga tengok proses kerja. Ambil dulu, masuk benang, ada proses kerja dia juga. Tak boleh terus ambil. Jadi, okay. Ni nak buat artikel jahitan, nak buat satu hasil. Artikel jahitan ni macam satu produk yang berkait dengan jahitan. Itu kita nama artikel jahitan. Tak kisahlah kamu nak buat apa. Mungkin bekas pensel, mungkin kita nak buat pelapik periuk ke, atau kamu nak buat apa benda yang sesuai. Kain yang kamu boleh guna. Uncang ke, tu nak simpan duit siling dan sebagainya. Itu semua kita buat benda tu, kita namakan artikel jahitan. Okay, dia ada proses kerja dia. Okay, kalau kamu tengok nanti, ini proses kerja. Pengetahuan tentang jenis mata jahitan amat penting dalam menghasilkan reka bentuk artikel jahitan yang menarik dan berfungsi. Ini kamu belajar tadi. Cikgu dah ajar jenis mata jahitan dan minggu depan insya-Allah kita akan buat amali jahit mata jahitan tersebut. Kita buat amali sama-sama. Minggu depan insya-Allah cikgu akan cuba. Kalau kita ni kita akan buat sama-sama. Kita cubalah interaksi macam mana. Kamu buat, tengok cikgu buat, semua buat masing-masing dekat depan apa gadget kamu, kita buat sama-sama macam kita berada di depan-depan. Okay. Okay. Yang penting poin dia kat sini dia ada menarik dan berfungsi. Kalau buat artikel jahitan menarik tapi tak ada fungsi. Kita tak nak lah, kita nak benda tu berfungsi. Bila benda berfungsi, maka itu yang terbaik lah. Ada markah lah. Kan? Kalau tak berfungsi tapi menarik, nak bagi markah macam mana? Atau berfungsi tapi tak menarik pula. Kan? Jadi semua tu mempunyai peranan. Dua benda penting. Bagi menghasilkan artikel jahitan, kita perlu melalui proses kerja seperti berikut. Tengok proses kerja dia. Di sini ada 6. Kalau kamu tengok, lekuk ni 6, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 proses kerja yang melibatkan penghasilan artikel jahitan dalam RBT. Okay, kalau kamu tengok nanti cikgu tunjuk, dia sebenarnya proses kerja ni sama je macam penghasilan produk sebelum ni. Sebelum tahun 4 kita dah pernah belajar penghasilan produk, produk reka bentuk pembungkusan. Lepas tu kita buat produk penghasilan reka bentuk makanan. Bagaimana kita buat makanan, kita kena lukis dulu. Kita nak buat, nak letak bentuk apa, kartun ke apa dulu, makanan. Lepas tu dan terakhir apa kita nak buat, kita tengok nanti. Ini sama, proses kerja lebih kurang. Cuma beza dia kita akan ni melibatkan artikel jahitan. Okey. Pertama, menjana idea. Menjana idea ni, nak jana idea kita perlu kenal pasti masalah. Kita kena tahu apa masalah. Kita create sendiri. Kita fikir apa masalah yang kita nak selesaikan. Mungkin kita fikir, duit siling berterabur. Jadi untuk menyelesaikan masalah duit siling yang berterabur, mungkin kita nak sediakan uncang. Nak buat uncang duit siling. Ataupun bekas pensel dah tak muat. Sebab banyak sangat pensel beli kat kedai RM2, asyik beli pensel pen. Banyak sangat nak letak dalam bekas yang ada, tak muat nak hasilkan satu bekas nak letak pensel ataupun alat tulis tersebut. Maka kita jana idea bagaimana bentuk yang sesuai kita nak buat. Bila dah kita jana idea, maka kita pergi kepada melakar
beberapa reka bentuk artikel jahitan. Lakar kita buatlah, kita lukis bentuk macam mana yang kita nak. Kita lukis, ambil ni kan pen, pensel. Mana pen cikgu? Ambil kat sini. Okey, kamu ambil pen cover nanti untuk kita buat, nanti kita buatlah. Cuma cikgu nak terang ni je lah masa kerja. Okey, kita ambil lukiskan bentuk, contoh bentuk kotak pensel, kita lukis. Bekas pensel, kita lukis. Atau uncang, bagaimana kita nak bubuh tali ke apa, kita lukis. Kita lakarkan dia. Buat 2 atau 3 lakaran. Lepas tu baru kita pilih lakaran yang terbaik untuk kita gunakan sebagai rujukan waktu kita nak menghasilkan artikel jahitan. Okey, dah siap kita lakar 2-3, kita nilai mana lakaran yang terbaik. Kemudian kita buat penambahbaikan, tambah cantik-cantik balik kat lakaran tersebut. Lukis apa yang sesuai, nak tambah hiasan ke apa dan sebagainya pada lakaran tersebut. Bila dah siap, kita dah hasilkan lakaran, kita kena kira kos. Sebab bila kita dah lakar, kita dah dapat tahu apa bahan yang kita nak guna. Okey? Kita dah dapat tahu bahan yang kita nak guna, maka kita boleh buat anggaran kos. Kita boleh buat berapa duit yang kita perlukan nak beli kain yang sebesar itu. Mungkin kita nak guna zip, berapa harga zip. Okey? Berapa minta murid jangan chat dengan sini, stop chat. Bila kamu tak stop chatting nanti susah kamu nak bagi perhatian. Bukan selalu jumpa cikgu ni. Cikgu seminggu sekali je boleh jumpa kamu. Sebab banyak kelas lain pun seminggu sekali. Kalau dengan subjek BM, DI mungkin banyak kali kan. Cikgu sekali je. Okey. Okey, kemudian bila dah kira kos, kita dah tahu bahan, kena belilah. Jangan kira kos bahan apa nak guna, tak beli, tak ada bahan, tak boleh lah. Kita kena kira dan beli, dapatkan bahan tersebut. Kalau bahan tu dah ada kat rumah, mungkin kita boleh guna lah. Boleh guna bahan terpakai. Mungkin cikgu akan cuba cari alternatif, bagi idea kamu untuk buat guide kamu. Okey, kemudian barulah kita hasilkan artikel jahitan. Kita mulalah jahit daripada awal, mula kita potong dulu, kita buat pola. Pola ni maksudnya kita buat bentuk yang kita nak, kita lakarkan atas kertas, kemudian kita akan letak kertas itu tekap pada kain, kita akan potong ikut bentuk pola yang kita nak buat. Okey? Okey. Kemudian dan yang terakhir, bila kita dah hasilkan artikel jahitan menggunakan jahitan bahan, maka kita kena buat pembentangan. Ni yang cikgu selalu dalam kelas cikgu suka tengok. Cikgu suka pembentangan ni. Sebab bila pembentangan cikgu boleh nampak kamu nak ceritakan. Bukan pembentangan nak terus susah-susah. Cikgu nak kamu ceritakan apa hasil kamu dapat. Apa bahan yang kamu buat. Fungsi dia apa, guna apa. Simple je. Cikgu suka. Kalau dulu dalam kelas ada kelas cikgu sempat buat pembentangan yang masa panjang, cikgu ambil video dan sebagainya, boleh tengok. Cikgu suka tengok murid-murid bentang ni. Dapat murid kadang bagus bentang. Okey. Okey, rasa sekadar tu dulu untuk sesi teknologi rumah tangga melibatkan jahitan minggu ni. Untuk minggu ni lah. Minggu depan masih lagi jahitan. Okey, minggu depan cikgu akan bagi tahu kalau perlu sediakan alatan apa sebelum sesi PDP cikgu berlangsung. Okey, terima kasih.